Salam sejahtera, salam perpaduan kepada murid tingkatan 4. Hari ini kita akan belajar tajuk keadaan negara kita selepas kekalahan Jepun. Okey, keadaan ini bermaksud apa yang berlaku di negara kita selepas Jepun kalah. Jepun dah balik kampung balik kampung dia. Balik kampung. Jepun dah kalah. Sebab apa Jepun kalah? Jom kita belajar sedikit hari ini Alright, pengenalan. Amerika Syarikat telah menggunakan bom atom. Apa maksud bom atom? Bom atom ialah bom nuklear bom nuklear. Nuklear yang sangat dahsyat kepada siapa? Kepada Jepun pada Ogos 1945. Dan dengan Jepun kalah ni Jepun sudah kalah, maka Perang Dunia Kedua sudah berakhir. Perang Dunia Kedua sudah berakhir. Kenapa Perang Dunia Kedua sudah berakhir? Sebab kamu kena tahu dalam peperangan Dunia Kedua, Jerman, Itali dan Jepun satu pasukan berlawan dengan Amerika Syarikat AS, Britain, and then Belanda, Russia pun tim British Russia pun tim British. Apabila Jepun sudah kalah, Jerman dan Itali sudah kalah awal-awal di Eropah semasa Perang Dunia Kedua. Tetapi Jepun masih hebat pada masa itu. Dan apabila Amerika Syarikat memutuskan menggunakan bom atom, bom nuklear, maka Jepun sudah tewas. So, berakhirnya Perang Dunia Kedua. So, kita akan tengok apa yang berlaku di tanah Melayu dan Sabah Sarawak. Kekalahan tentera Jepun dan perakhiran Perang Dunia Kedua. Kita tengok kita tengok proses bom atom. Kita tengok macam mana dia dikalahkan. Pada 6 Ogos 1945, bom atom Little Boy digugurkan di Hiroshima. Berjuta nyawa masyarakat Jepun sudah meninggal dunia, sudah melayang. 2 hari after 2 days, 8 Ogos 1945, di mana Jepun, kabinet, what is kabinet? Kabinet Jepun. Kabinet Jepun is menteri Jepun ini, dia buat meeting. Dia bermesyuarat buat meeting. Dia nak teruskan perang ke atau tak nak teruskan perang? Maka jawapan dia nak teruskan peperangan. So, dia teruskan. Apabila dia nak teruskan peperangan, Ogos, bom atom Fat Man digugurkan di Nagasaki. So, ada berapa bom atom dah? 2 bom atom sudah digugurkan di Hiroshima dan Nagasaki. Pada masa itu, Maharaja Hirohito ini, dia mengumumkan Jepun menyerah kalah. Maharaja sendiri, ketua negara. 15 Ogos, ketua negara Jepun, Maharaja Hirohito ini mengumumkan kekalahan Jepun, tetapi dia ada satu permintaan kepada Amerika Syarikat and the team. Dia kata, saya menyerah kalah, tetapi satu saja, kamu kena bagi tempat Maharaja itu diiktiraflah, dijunjung. Jangan musnahkan Maharaja, kedudukan Maharaja di negara Jepun. So, Maharaja terus diiktiraf. Itu permintaan Jepun sebagai pemerintahan dan dipersetujui oleh pihak bersekutu. Pihak bersekutu ini siapa? Pihak bersekutu ini AS, Amerika Syarikat, British, Belanda, pasukan-pasukan musuh dia
Pasukan musuh Jepun okey, Belanda and then Russia. Russia pun musuh Jepun. Okey. Itulah cara, disebabkan ada 2 bom atom, maka Maharaja Hirohito telah menyerah kalah Next. Okey, selepas Jepun menyerah kalah. Okey, kita tengok after Japan lose the war. After Japan kalah, siapa? Lord Louis Mountbatten. Lord Louis Mountbatten ini ataupun Lord Mountbatten ini pemerintah tertinggi tentera bersekutu. Pemerintah tentera bersekutu bermaksud tim tadilah tim Amerika Syarikat, Belanda, British, Russia, ketua dia di Asia ni telah merancang untuk segera mendarat di tanah Melayu. So kita boleh tengok di sini pihak British. British nak cepat-cepat darat di tanah Melayu sebab Jepun sudah kalah, tak ada orang jaga politik, ekonomi, sosial di tanah Melayu. So siapa yang ambil? Siapa yang ambil alih? Namun begitu, beliau tidak dibenarkan membuat demikian sehingga selesai upacara penyerahan rasmi oleh pemerintah tentera Jepun. Jepun tak secara rasmi lagi menyerah kalah. Dia ada upacara lagi. Tengok, Jepun ni nak kalah pun ada upacara lagi. Serah surat black and white yang mengatakan Jepun sudah kalah kepada General Douglas MacArthur, pemerintah tertinggi bersekutu di Pasifik pada 2 September 1945. Ada satu upacara rasmi lagi. So sebenarnya Lord Louis Mountbatten ini dia takut dah. Dia kata cepat-cepat darat ke tanah Melayu sebab bahaya. Kalau Jepun dah balik, Jepun tak jaga politik, ekonomi, sosial sebab kalah, tanah Melayu, Sabah Sarawak akan jadi masalah. So next. Oleh sebab itu, tentera British mula kembali ke tanah Melayu pada September 1945. Seterusnya upacara rasmi penyerahan kalah tentera Jepun diadakan di Sabah, Sarawak, Singapura dan tanah Melayu. Okey, upacara rasmi lagi penyerahan kalah tentera Jepun. Selepas Jepun kalah, what was happening? Apa yang berlaku? Jom kita tengok. Penguasaan bintang 3 di tanah Melayu. Kamu kena tahu apa maksud bintang 3 ini. Kelewatan pendaratan semula tentera British. British dia lewat sikit lah sebab kena tunggu upacara rasmi Jepun lagi menyerah kalah itu. Sebab itu lewat. Sebab Jepun dia buat upacara penyerahan kalah. Sebab tu British dia lambat datang ke tanah Melayu, menyebabkan wujud kekosongan kuasa politik. So ada space in political view. Kesempatan ini digunakan oleh bintang 3 dengan bintang 3 Parti Komunis Malaya melalui MPAJA mengambil alih penguasaan di tanah Melayu. Okey, baik. Saya nak cerita sedikit tentang bintang 3 ini. Parti Komunis Malaya. Parti Komunis Malaya ini Malaya ini bekerja sama dengan MPAJA. Malayan Malayan Anti-Japanese Army untuk melawan Jepun, untuk melawan Jepun. Tetapi Jepun sudah kalah. So mereka Parti Komunis Malaya ini campur MPAJA ini, Jepun sudah kalah,
dia mengambil alih, dia jadi king. Kalau tengok poster Cikgu Chiu post tu, MPAJA jadi king. So tak ada, sebab British belum sampai. Sampai. Okey, apabila bintang 3 menganggap kekalahan tentera Jepun sebagai lambang keunggulan. Apa maksud keunggulan? Keunggulan bermaksud kehebatan. Dia hebatlah sebab dia berjaya mengalahkan tentera Jepun. Tetapi sebenarnya bukan MPAJA dan bintang 3 ini. Apa maksud bintang 3 ni? Kena tahu Parti Komunis Malaya campur MPAJA yang sebelum ini lawan Jepun. So Jepun kalah, mereka gembira, mereka rasa mereka hebat, mereka kuat, mereka berani menentang pendudukan Jepun. Parti Komunis Malaya melalui bintang 3 telah menguasai bandar. Okey, apabila Jepun sudah kalah, Jepun tak ambil berat dah. So bintang 3 ini sudah menguasai headquarter bandar, balai polis, pejabat pentadbiran kerajaan yang ditinggalkan oleh tentera Jepun. Ini bahaya. Sebab bintang 3 ini lebih kejam. Lebih kejam daripada Jepun. Bintang 3 ini dia kejam daripada Jepun sebab dia dah lama di hutan. Semasa Jepun belum kalah, mereka bintang 3 ini berada di hutan. Apabila Jepun sudah kalah, mereka keluar dan membalas dendam kepada sesiapa yang bekerjasama dengan Jepun. Alright. Bintang 3 menjalankan undang-undang sendiri. Jepun dah kalah, bukan saja menguasai bandar, bukan saja menguasai balai polis, pejabat, tetapi mereka buat undang-undang sendiri. Bintang 3, simbol dia macam ni. Menggunakan sebuah mahkamah. Ada undang-undang, kena ada mahkamah. Sebab siapa yang melanggar undang-undang, law, siapa yang tak ikut law, dia akan bawa ke mahkamah. Dikenalikan oleh komunis. Dari mana? Parti Komunis Malaya, PKM. Untuk menjatuhkan hukuman mati terus. Tak ada berkompromi lah. Hukuman mati terus terhadap sesiapa bekerjasama dengan Jepun, terutamanya orang Melayu. Ini bahaya. Bintang 3 ini, kamu kena ingat bintang 3 ini majoritinya orang Cina. Orang Cina, majoriti dia. Sebab bintang 3 ini, di mana kamu kena tahu dalamnya ada PKM, Parti Komunis Malaya, dan MPAJA yang selama ini menentang Jepun, sangat benci Jepun. Apabila Jepun sudah kalah, mereka keluar dari hutan. Dia tengok orang Melayu, dia tangkap, dia bunuh terus. Sebab itu perkauman pada masa itu sangat membimbangkan. So mereka bunuh. So orang Cina lawan dengan orang Melayu pada masa dulu. Orang Cina dalam bintang 3, orang Melayu, masyarakat orang Melayu lah di tanah Melayu. Next, tindakan bintang 3 ini menyeksa, membunuh anggota polis, askar, pegawai daerah, pasukan sukarela Melayu. Dianggap perbuatan melampau dan mencabar kesabaran orang Melayu. Orang Melayu pun tak suka dah ni. Tak guna orang Cina, you bunuh saya. Kenapa you nak bunuh saya? Selama lebih kurang 14 hari, tanah Melayu berada di bawah bintang 3. Kamu kena ingat bintang 3 ni ada 2 kumpulan. Di mana apa dia? Boleh komen. Dalam tim bintang 3 ni ada 2 kumpulan. Apa dia 2 kumpulan itu? Short form. Guna short form saja. Boleh Cikgu Chiu dapat feedback daripada kamu. Jawab dalam ruangan komen. Kamu tulis. Dalam bintang 3 itu ada berapa kumpulan? Azrul,
PKM dan MPAJA ke sir? Yes. Well done. Okey, saya tunggu 2 lagi komen daripada kamu. Okey, Azro dah jawab. Alright. Yang lain? Okey, tak apa Yang lain tak apa. So jawapan dia, siapa yang on the typing tak apa You type saja, nanti Cikgu Ciu baca So PKM dan MPAJ. Kena ingat kena ingat. Yang ini penting. Nanti you pening what is bintang 3? Majoritinya orang Cina So ini sejarah paling kejam di dunia. Okey, apa tindak balas orang Melayu? Kita kena tengok tindak balas orang Melayu. So apabila bintang 3 ni dia telah mengancam politik ekonomi orang Melayu iaitu politik, kekeluargaan dan agama Islam. Sebab gangguan bintang 3 ini dalam urusan keagamaan di surau, dia kacau surau pula bintang 3 ni. Dia bukan bunuh orang Melayu saja, dia pergi kacau surau, masjid, menyebabkan orang Melayu membentuk gerakan fisabilillah. Gerakan fisabilillah ini untuk menentang bintang 3. Kena ingat, pasukan orang Melayu yang menentang bintang 3 Okey. Panggil gerakan fisabilillah yang bertujuan mempertahankan maruah bangsa, hak harta kelangsungan hidup orang Melayu. So apabila surau dan masjid dikacau, so kepimpinan ulama. Apa maksud ulama? Ulama ini memasuk orang yang fasih agama Islam fasih agama Islam ni ulama, kepimpinan ulama khususnya agama Islam, ulama tempatan memberikan inspirasi. Inspirasi is idea memberi idea. Inspirasi kepada masyarakat Melayu berhadapan dengan kezaliman bintang 3. So peranan agama dia menyatakan kekejaman bintang 3 ini majoritinya komunis dan orang Cina pada selepas Jepun menyerah kalah pada masa dulu telah menyebabkan orang Melayu ini bersatu untuk menentang bintang 3. Alright. Okey. So di Johor ini kita dah cakap tadi, di Johor kita dah maklum, di Sungai Manik pun kita dah tahu and then keadaan ini tidak aman. Kenapa tidak aman? Sebab kamu kena tahu orang Cina pada masa itu berlawan dengan orang Melayu sebab mereka sudah benci antara satu sama lain semasa zaman Jepun lagi, sebab Jepun memberi layanan yang berbeza antara Cina dan Melayu. Tetapi orang Cina di Kuching, di Sibu memberi layanan yang baik kepada Jepun sebab Jepun mempergunakan orang Cina di Kuching, di Sibu untuk urusan pentadbiran Jepun di Sarawak pada masa itu, juga di Sabah. Next, kompromi dan usaha perundingan. Macam mana nak settle ni orang Cina, orang Melayu dah bergaduh besar ni. Macam mana nak settle? Dah pening kepala dah. Suasana yang huru-hara berlaku di tanah Melayu. So, orang Melayu ni dia sangat benci bintang 3 sebab apa? Sebab bintang 3 ni dia bunuh. Dia hukum orang Melayu yang bekerjasama dengan Jepun pada masa itu. Sebab bintang 3 ni sudah menanam semangat benci orang Melayu pada zaman Jepun lagi. Sebab Jepun yang menjadi punca antara orang Cina berlawan dengan orang Melayu. Alright. So, mencetuskan pergaduhan kaum, menyedarkan pemimpin masyarakat. Pemimpin masyarakat ni siapa? Pemimpin masyarakat ni raja-raja Melayu lah Raja-raja Melayu, pembesar tempatan tentang kepentingan perdamaian. So macam mana nak selesaikan pergaduhan orang Cina dan orang
Melayu pada masa itu. So usaha Dato' Onn Jaafar. Alright. So usaha Dato' Onn Jaafar ni macam mana? Dato' Onn Jaafar dilantik Sultan Ibrahim sebagai pengarah daerah Batu Pahat di Johor. Tugas utama dia menamatkan kekacauan, memulihkan keamanan. Dan pada masa Ogos 1945 ni, Dato' Onn Jaafar ni dia mengatur strategi, iaitu mengatur perundingan. Perundingan ni ialah meeting baiklah, meeting yang baik-baik. After the end of meeting akan jadi baik. Antara Kiah Saleh, pemimpin orang Melayu, dengan ketua bintang 3 di Dewan Perniagaan Cina di Batu Pahat. So mereka on table lah, table top. Table top. Siapa orang tengah dia? Orang tengah dia Dato' Onn Jaafar. Ini orang Cina dalam bintang 3 dan pemimpin Melayu iaitu Kiah Saleh, orang Melayu. Open table, bukan nak bergaduh tetapi nak selesaikan masalah. Okey, ini yang pertama, usaha Dato' Onn Jaafar. Kemudian kita tengok kompromi. Dato' Onn Jaafar kompromi bermaksud apa dia? Kompromi bermaksud tolak ansur, tolak ansur. Ataupun kalau bahasa mudah dia, bekerjasama lah. Dato' Onn Jaafar berjaya memujuk Kiah Saleh. Berjaya, pujuk, janganlah bergaduh. Kiah Saleh, jangan bergaduh. Membebaskan orang Cina yang ditahan di Parit Raja. Siapa orang Johor di sini? Kamu mungkin tahu Parit Raja di mana. Manakala bintang 3 menamatkan penguasaan mereka di Balai Polis Pahat, di Batu Pahat, Johor. Maka you tengok di sini, kedua-dua pihak ni memberi kerjasama. Mereka tak nak bergaduh, tetapi mungkin mereka tertekan apabila zaman Jepun itu menyeksa orang Cina. Tengok orang Cina bunuh. Pada masa itu juga orang Cina tengok orang Melayu ni bekerjasama dengan orang Jepun. Sebab itu mereka bergaduh. Mujurlah ada Dato' Onn Jaafar ni, dia settle orang Cina dengan orang Melayu. So di Johor, di Batu Pahat, keadaan dah sudah selamat, sudah aman. Sudah aman. Okey, tadi kita tengok pemimpin masyarakat Dato' Onn Jaafar. Dia panggil ketua bintang 3 and pemimpin orang Melayu yang ada di kawasan itu, iaitu Kiah Saleh tadi, sudah selesai. Dan kita tengok raja-raja Melayu buat apa pada masa itu selepas Jepun menyerah kalah. So raja Melayu ini dia juga ada peranan untuk settle pergaduhan kaum. Contohnya Sultan Pahang. Sultan Abu Bakar Al-Rayatuddin Al-Muazzam Shah. Ni? You tahu siapa ni? You tahu siapa Sultan Pahang ni? Dulu ni. Sultan Abu Bakar Rayatuddin Al-Muazzam Shah ini. Ini ayah yang di-Pertuan Agong Malaysia hari ini. Tahu tak? Ayah dia ni. So ayah dia ni berangkat. Berangkat ialah bahasa istana. Berangkat ialah pergi ke Kuala Lipih untuk mengingatkan penduduk supaya jangan bergaduh semua masyarakat saya. Beta menyeru jangan bertitah supaya orang Melayu, orang Cina jangan bergaduh. Kita kena baik-baik. Dah sudah. Masa yang lalu dah sudah. Cukup. Jangan bergaduh. Itu peranan Sultan Pahang di Kuala Lipih. Kita tengok pula di Sultan Perak. Sultan Perak, Sultan Abdul Aziz Al-Mustasim Billah Shah. Sultan Abdul Aziz Al-Mustasim Billah Shah ini, Sultan, dia Sultan Raja, mengadakan lawatan ke pemantauan ke beberapa daerah bagi memastikan dia ada pergaduhan antara orang Melayu dan orang Cina. So, kita tengok peranan pemimpin masyarakat, peranan raja-raja Melayu, mereka mengutamakan kedamaian, tak nak bergaduh. Kita kena bersama, jangan bermusuh. Alright. So apabila Sultan Perak itu melawat ke kawasan tersebut,
berjumpa dengan pemimpin tempatan, jumpa dengan pemimpin tempatan, mesyuarat penghulu. Apa maksud penghulu? Penghulu ialah ketua kampung, ada di sana, ketua kampung, pegawai kerajaan, ketua kampung, pegawai kerajaan diadakan memastikan kerja pemulihan, selepas perang diberi keutamaan. Bermaksudnya Sultan pergi ke tempat-tempat hotspot di mana jalan raya, jambatan sudah hancur, rumah sudah musnah, pengalan air untuk minum tak ada. So dengan kerjasama raja-raja Melayu, ketua kampung, pegawai kerajaan, dia buat kerja pemulihan lah untuk baik pulih apa yang sudah rosak. Faham? Next, Sarawak. Kita pergi ke Sarawak pula. Tadi kita tengok di tanah Melayu, so sangat kejam, di mana orang Cina dengan orang Melayu bergaduh. Betul. Siapa yang tolong selesaikan masalah pergaduhan ini? Pemimpin tempatan, kemudian peranan raja-raja Melayu. Raja-raja Melayu ini turun padan, untuk sama-sama selesaikan pergaduhan orang Cina dan orang Melayu. Akhirnya orang Cina Melayu berbaik semula. Dan kita tengok di Sarawak pula. Sarawak ini kita kena tahu ketegangan. Apa maksud ketegangan ini? Konflik lah, konflik. Juga ada konflik. Kamu kena ingat di Sarawak ni, di mana masyarakat Cina ini diberi layanan yang baik daripada Jepun. Sebab Jepun memerlukan mereka untuk menguruskan pentadbiran di Sarawak. Sebab apa? Sebab kekurangan orang Melayu, kekurangan kaum Bumiputera di sana. So orang Jepun terpaksa berbaik dengan orang Cina. Walaupun ada dendam, di mana sebelum ini mereka berperang dengan China Jepun yang diakhiri dengan kemenangan Jepun. Tetapi di Sarawak, Jepun tak benci orang Cina. Dia benci dalam diam, bagi ruang kepada orang Cina mentadbir atau memegang jawatan tinggi di Sarawak untuk membantu Jepun dalam pentadbiran. Alright. So di Sarawak siapa pula datang ni? Di Sarawak konflik antara kaum berlaku di beberapa tempat sebelum tentera Australia. Okey, tentera Australia ni kawan British lah, kawan British. Australia ni ialah kawan, kilah. Baik. Tentera Australia ni kawan British, kawan British. Okey, kawan British. Okey, sekejap kamu dah miss tadi. Okey, kita sambung. Di Kanowik, pemusuhan berlaku antara bekas gelila peribumi. Yang bekas gelila peribumi ini semasa dia nak menentang Jepun, tapi Jepun sudah kalah. So bekas gelila peribumi ini yang dilatih oleh SRD. SRD ini ialah bahagian daripada tentera Australia dengan orang Cina yang bersuhabat dengan tentera Jepun. So apa yang berlaku di sini? Pemusuhan berlaku antara bekas gelila peribumi yang dilatih oleh Australia dengan orang Cina yang bersubahat dengan tentera Jepun. Nampak di sini. Jepun berbaik dengan orang Cina. Orang Cina yang bersubahat. Bersubahat tu bekerjasama lah. Bersubahat ialah bekerjasama dengan Jepun. So kita boleh lihat di sini kaum Bumiputera bergaduh dengan orang Cina. Di Kuching pula, campur tangan tentera Australia, kawan British, tentera Australia kawan British, mengenakan perintah berkurung, quarantine, macam COVID-19 sekarang, perintah berkurung, berjaya menghalang pertumpahan darah antara kaum. So selesai masalah. Kaum Bumiputera, kaum
peribumi tak boleh keluar rumah, orang Cina pun tak boleh keluar rumah. Semuanya dikawal oleh tentera Australia, iaitu kawan British di Sarawak. Di Sarawak. Baik, kita pergi ke kesimpulan. Tengok sekejap je. Inilah apa yang berlaku selepas peperangan di mana Jepun sudah kalah. Di mana MPAJA dan Parti Komunis Melaya mengambil alih pentadbiran di Tanah Melayu, Sabah Sarawak. Sudah berlaku pergaduhan besar antara orang Cina dan orang Melayu. So, pendudukan Jepun memberi impak yang negatif terhadap keharmonian masyarakat di negara kita. Of course lah, sebab orang Cina hari itu bergaduh dengan orang Melayu. Betul tadi cikgu, kita dah bincang tadi Dan keretakan. What is keretakan? Keretakan ni ialah apa ni, hubungan. Hubungan. Keretakan ni bermaksud hubungan. Hubungan macam mana nak cakap keretakan ni macam sudah tidak baik seperti dulu sudah tidak baik seperti dulu keretakan sudah tidak seperti dulu. Keretakan tu tak sama dengan dulu dah lah, seperti dulu. Sudah tidak seperti dulu. Sorry tulisan guna mouse. Hubungan kaum menyebabkan pelbagai usaha dilakukan bagi mengembalikan keharmonian masyarakat. So, kita tengok tadi pemimpin masyarakat. Hubungan ke masyarakat tidak seperti dulu. So, yes, very good Azrul. Thank you. Very good, thank you Thanks for Azrul. I like you Peristiwa ini memberikan iktibar. Iktibar ialah pengajaran Iktibar ialah pengajaran kepada kita supaya mengelakkan sebenarnya mengelakkan ada satu K saja, minta maaf. Mengelakkan 1K 2K. Jawapan dia 2K mengelakkan 2K daripada perkara yang boleh menimbulkan ketegangan, konflik ketegangan ini konflik antara kaum. Tindakan ini boleh menjadikan ancaman, masalah lah, ancaman ialah masalah kepada kerukunan hidup bermasyarakat dan kestabilan negara. So, kita sebagai rakyat Malaysia sekarang kita hidup dalam suasana yang harmonis, iaitu terdiri daripada kaum majoriti orang Melayu, orang Cina, orang India, kaum Bumi Putera, kaum Bumi Putera seperti Thailand dan kaum peribumi di Sabah Sarawak. So, kita kena mengikut prinsip rukun negara untuk memastikan negara kita sejahtera, aman dan makmur bermaksud maju. Faham Alright. So, dalam pembelajaran bab 3 ini, kita sebenarnya bab 3 ni sangat panjang. Dan hari ini kita sudah habis bab 3. Dengan kita belajar perakhiran zaman Jepun di Tanah Melayu, Sabah Sarawak, kita dah habis sebenarnya. So, konflik dunia yang merakumi Perang Dunia Pertama, kita dah belajar Perang Dunia Pertama di mana pembunuhan putera mahkota Austria-Hungary. Lepas tu Austria-Hungary pergi serang Serbia. Jerman pergi bantu Austria-Hungary untuk menewaskan Serbia. Lepas tu Serbia dapat bantuan daripada pasukannya iaitu British. Muncullah Amerika datang. Kalau Amerika tak datang, kemungkinan besar Jerman akan menang dalam Perang Dunia Pertama. Tetapi tak berlaku sebab Amerika Syarikat campur tangan dalam Perang Dunia Pertama. So, dengan konklusinya, Perang Dunia Pertama ini Jerman kalah teruk. Faham Apabila Jerman kalah teruk, tak cukup untuk itu. Sebab
dalam kekalahan Jerman Perang Dunia Pertama, kita flashback, Jerman terikat dengan perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles itu merugikan Jerman. Jerman pun tak tahan sabar dah. Jerman pun mengingkari. Apabila Jerman mengingkari tidak ikut perjanjian Versailles itu, maka Perang Dunia Kedua tercetus. Apabila Perang Dunia Kedua tercetus, Jerman dapat kawan yang baru. Jerman dapat kawan yang baru di mana musuh Perang Dunia Pertama. Siapa? Iaitu Itali. Itali pada Perang Dunia Pertama, Itali ialah musuh Jerman. Tetapi pada Perang Dunia Kedua, Jerman menjadi sahabat, best friend of Jerman. Sebab apa? Sebab Jerman tak puas hati dengan hadiah yang diberikan semasa Perang Dunia Pertama, iaitu hadiah bermaksud tanah jajahan. Tak bagi langsung kepada Itali. So Itali pun benci kawan dia. Apabila benci kawan dia, dia join Jerman. Apabila join Jerman, tidak cukup, Jepun pula join Jerman. Lepas tu Itali, kawan baik. Lepas tu Jepun. Fight, tadilah Cikgu Chiu cakap, pasukan bersekutu. Apa maksud pasukan bersekutu? Pasukan bersekutu bermaksud British, Amerika Syarikat, Belanda, Rusia, Australia, semua tu berlawan. So akhirnya mereka kalah semua. Kesengsaraan, kemusnahan akibat perang memberikan iktibar, memberikan pengajaran kepada kita tentang nikmat keamanan. Kita kena bersyukur kita aman, kita selamat, yang sewajarnya dipertahankan untuk kehidupan yang sejahtera. Sebagai warga masyarakat dunia, kita perlu belajar untuk hidup bersama-sama. Jangan bergaduh. Jangan bercakap kotor-kotor. Jangan merosakkan imej kawan-kawan kamu. Jangan memandang rendah kawan-kawan kamu. Hormat antara satu sama lain untuk memastikan keadaan aman dan makmur terhasil. So ini latihan. Ini latihan anda. Iaitu siapa yang ada buku kerja, tolong buat muka surat 98, 48, 49, 50. Latihan 3.9 dalam buku kerja. Okey, yang tak ada buku kerja jangan risau. Kamu pun ada latihan. Yang ada buku kerja pun kena buat latihan 2, 3, 4, 5. Okey. So jawapan sudah ada, slide 2, slide 3 pergi cari sendiri, dan Cikgu Chiu nak sentuh yang ini. Cikgu Chiu nak sentuh yang ini di mana kebat Okey, bagaimana kita nak memastikan apakah yang akan terjadi sekiranya kemaharmonian kaum di negara kita tidak dipelihara. Tidak dipelihara ialah tidak dijaga. Tidak dijaga. Bagaimana? So, suasana yang tidak aman lah, tidak aman. Lepas tu bergaduh antara satu sama lain. Tulis dalam 4 poin, bergaduh. Poin yang pertama tidak aman. Poin yang kedua, bergaduhlah antara satu sama lain. Bergaduh Boleh saya tulis macam ni. Lepas tu nombor 3, pendapatan negara jatuhlah, pendapatan negara terjejas ataupun pendapatan ekonomi negara kita jatuh. Tak baiklah. And then nombor 4, imej negara kita tercalar. So sangat tidak baiklah imej negara kita tercalar. So itu not good lah for us. So ini soalan kebat. Soalan kebat kena guna otak. So tolong buat dalam bentuk ayat. Buat dalam bentuk ayat. Ingat penanda wacana. Dan snap kepada Cikgu Chiu. Snap kepada Cikgu Chiu. Untuk semakkan. So sekian, terima kasih untuk pembelajaran bab 3 hari ini. Kita jumpa lagi. Alright.